Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, penceramah motivasi dan pendakwah bebas. Yang berusaha, Puan Haja Rohana binti Haji Jusoh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Prisin 18-2. Yang berusaha, Encik Saifullah bin Haji Abdul Ghaffar, yang di-Pertua PIBG, Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Prisin 18-2. Yang berhormat dan yang berbahagia, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Bicara Ilmu pada hari ini. Hadirin yang budiman, bagi membuka tirai acara, majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Saifullah bin Haji Abdul Ghaffar, yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Prisin 18-2 untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, pakar motivasi dan juga pendakwah bebas kita. Yang dihormati Puan Haja Rohana Jusoh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 18-2, barisan guru-guru penekanan, guru-guru, seluruh rakan-rakan ibu bapa SKPP 18-2 dan seluruh Putrajaya. Alhamdulillah, pada pagi ini SKPP 18-2 bertuah menerima kunjungan seorang pakar motivasi dan juga pendakwah bebas pada hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, yang sudi berkunjung ke sekolah ini dan akan menyampaikan ceramah motivasi kepada seluruh ibu bapa di 18-2 ini dan seluruh ibu bapa di Putrajaya. Ceramah yang akan ataupun bual bicara yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali adalah bertajuk Cabaran Mendidik Generasi YZ dan Alpha. Sebenarnya kita sedia maklum bahawa sebagai ibu bapa, untuk mendidik anak-anak di alaf milenial ini ataupun di alaf baru ini adalah begitu mencabar sekali. Semoga dengan input bicara minda yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk ini akan dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada kita selaku ibu bapa dalam mendidik anak-anak kita pada waktu yang begitu mencabar ini. Tambahan pula, di tempoh 2 tahun ini, di tempoh pandemik COVID-19 ini, lebih banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi kerana anak-anak kita lebih banyak bersama kita di rumah. Jadi kita berharap sedikit banyak ilmu yang akan kita sampaikan, ia akan menjadi satu teladan, sempadan untuk kita membimbing dan mendidik anak-anak kita. Bagi pihak PIBG, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesudian dan keberadaan yang berbahagia Datuk yang sudi untuk hadir ke sekolah ini dan akan menyampaikan ceramah beliau. Sekali lagi bagi PIBG, kita ucapkan ribuan terima kasih. Semoga ianya akan diteruskan untuk siri-siri yang akan datang kemudiannya. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Saifullah bin Haji Abdul Ghaffar di atas ucapan aluan itu tadi. Hadirin yang budiman, sekali air bah, sekali pantai berubah. Begitulah dapat dianalogikan tentang perubahan yang berlaku di dalam generasi masa kini. Perbezaan dari segi pemikiran dan gerak kerja di dalam setiap generasi pasti memberi cabaran bagi mencari satu titik pertemuan. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali bagi mengupas tajuk kita pada hari ini, iaitu cabaran mendidik generasi Y dan Z. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, khasnya kepada ibu bapa daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 dan serta kepada para penonton sekalian yang berada di sekitar Putrajaya ataupun di luar Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sekarang ini sedang bersiaran di studio khas yang agak lengkap di sini, saudara, di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 ini, dan kita nak membincangkan tajuk pada pagi ini para penonton. Tajuknya ialah cabaran mendidik anak-anak generasi XYZ dan Alpha. XYZ dan Alpha. Jadi saya minta tuan-tuan relax, duduk-duduk supaya kita dapat dengar dengan fikiran yang terbuka, dan saya cuba apa kata orang, memulakannya ataupun framework perbincangan saya ini. Yang pertama sekali, saya cuba memberikan sedikit pendahuluan mengenai siapa dia XYZ dan Alpha ini. Lepas tu saya akan terus pergi kepada apa isu-isu dia, permasalahannya. Dan kemudian saya akan pergi kepada solution. Di peringkat saya lah apa solutionnya. Dia tidak ada kata orang instant solution, macam instant Maggi, instant Nespresso, instant benda-benda, tak ada. Dia hanya memulakan peringkat demi peringkat, tahap demi tahap untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mengganggu-gugat pemikiran dan juga tindakan mak bapak, bukan saja di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 ini, tapi saya yakin teman-teman para penonton, ibu bapa di Putrajaya dan di luar juga Putrajaya yang dapat mengikuti siaran ini, insya-Allah. Pertama sekali, para penonton yang hormati sekalian, ialah generasi yang disebut sebagai generasi X ni. Generasi X ni ialah generasi yang dipanggil sebagai the baby bust. Lahir antara tahun 1965 hingga 1976. Itu X. 1965-1976 maknanya agaknya sudah dewasa lah. Kemudian tu satu lagi ialah generasi Y. Generasi Y ni disebut sebagai the echo of the baby boom. Maknanya lahir antara 1977 hingga 1997. 1977 hingga 1997. Okey, that's a generasi Y. Kemudian tu generasi Z. Lahir antara 1958 hingga kini, iaitu generasi Z. Itu dipanggil generasi Z. Kalau Amerika ni, saya train di Amerika, dipanggil generasi Z. Orang sana tidak panggil Z, para penonton dia panggil Z. A-Z-I-Z, bukan A-Z-I-Z. Kemudian satu lagi generasi Alpha atau generasi A, lahir pada tahun 2010 hinggalah sekarang ni tahun 2022, dipanggil sebagai generasi Alpha. Okey. Jadi kita nak bincang ni bukan satu generasi. Maknanya kita nak bincang ni paling tidaknya daripada generasi yang dikatakan generasi X tadi, satu generasi, dua generasi, tiga generasi, empat generasi. Empat generasi. Kalau satu generasi itu katakanlah jaraknya antara 15 tahun. 15 kali 4 maknanya sudah 60 tahun kita nak bincang. Maknanya begitulah lebih kurangnya. Tapi yang saya nak khususkan perbincangan ni para penonton yang saya muliakan sekalian, ialah mereka yang berada di sekolah rendah, yang mana mak bapak kebanyakannya menghantar anak di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 ini, dan juga teman-teman yang lain, sekolah-sekolah rendah yang lain, dan juga kepada sekolah menengah. Sekolah menengah biasanya bermula pada umur 13 tahun sampailah umur 17 tahun mereka menduduki SPM begitu. Okay? Jadi saya tidak pergi lebih daripada itu. Maknanya starting from 6 years old until 17 years old. That is the range that I am going to talk to you mengenai tentang cabaran mendidik anak-anak generasi XYZ dan Alpha ini, insya-Allah. Okey, nombor dua, apa isu dia? Isu dia, saya boleh bagikan kepada beberapa isu. Pertama ialah isu pendidikan anak-anak ini. Yang kedua ialah isu yang berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga, isu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang mesti dilakukan. Sama ada di rumah, sama ada di sekolah, sama ada di luar sekolah, sama ada di dalam keluarga,
sama ada dengan jiran tetangga, sama ada dengan anggota masyarakat, sama ada dengan peers. Peers ni kawan-kawan sepermainan dengan mereka dan sebagainya, kerana ini ada mempunyai pengaruh langsung kepada pembentukan peribadi anak-anak ini. Dan akhirnya, saya nak menyentuh persoalan tentang peribadi unggul yang kita hendak, yang tuan-tuan hendak, yang saya hendak. Sebab itu saya bacakan ayat tadi, ayat yang mengatakan hari ini telah kusempurnakan agama kamu, telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu dan telah kuredakan Islam menjadi asas pegangan hidup kamu. Saya akan kaitkan dengan Islam nanti di akhirnya insya-Allah. Okey, apa isu yang pertama saya katakan tadi? Isu yang pertama ialah isu mengenai pendidikan. There are two types of pendidikan. One is the formal education, the other one is the informal education. Anak tuan-tuan ini dibancuh ataupun tuan-tuan nampak dilahirkan, dididik, hasilnya yang tuan-tuan dapati sekarang ni ada kaitan langsung dengan didikan informal di rumah, daripada dia menjadi alam bayi, bahkan alam rahim lagi. Saya ada menulis buku tuan-tuan yang pendidikan alam rahim. The book was written about 30 years ago, 40 years ago. Pendidikan alam rahim namanya. Lepas tu alam bayi yang kedua, alam kanak-kanak yang ketiga, alam remaja yang keempat. Sampai begitulah. Saya tidak pergi lebih daripada itu. Saya sebutkan sekali lagi. Alam rahim, maknanya pendidikan di alam rahim. Kedua ialah alam bayi. Alam ketiga ialah alam kanak-kanak, yang keempat ialah alam remaja. Jadi maknanya perbincangan saya ni tidak juga alam rahim, tidak juga alam bayi, tetapi alam kanak-kanak sampailah kepada alam remaja. Itu perbincangan saya. Jadi bila sebut pendidikan tadi saya kata informal dan formal. Siapa guru pertama dan utama anak-anak ini? Ini penting tuan-tuan. Tuan-tuan kena jawab soalan ni. Guru yang pertama dan utama ialah mak bapak. Okey. Guru yang kedua ialah guru yang formal education ini. Guru kedua ialah guru-guru di sekolah. Termasuklah guru-guru yang dikatakan ada 51 guru di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18D ini dengan 834 begitulah pelajar-pelajar yang sedang belajar di sini. Maknanya muridnya dan ibu bapaknya, tuan-tuan dan puan-puan lah yang menjadi guru-guru di sini yang mendidik anak-anak daripada umur mereka 7 tahun sampailah umur mereka 12 tahun. 13 tahun mereka akan pergi sekolah menengah nanti tingkatan 1. Okey. Jadi saudara, bila sebut tentang pendidikan ni tadi, saya nak pergi pendidikan informal dulu. Sama ada mak bapak, saya nak tanya mak bapak ni, sama ada mak bapak ada tak memainkan peranan sebagai murabbi? Murabbi ni artinya bukan kita didik macam di sekolah dia pakai papan putih, pakai marker, pakai berbagai pakai flowchart, pakai berbagai-bagai kita alat-alat mengajar tu. Tidak, tak semestinya ada begitu. Kalau ada lebih baik. Tetapi saya rasa lebih kepada pendidikan-pendidikan yang bercorak, yang informal saya sebut ni. Antaranya pendidikan yang berkaitan kesihatan. Kan antaranya pendidikan yang berkaitan dengan grooming. Macam mana pakai bajunya, macam mana pakai seluarnya, macam mana mandinya, macam mana sikat rambutnya, macam mana waktu bercermin. Kalau boleh, apa doa-doa yang nak dibaca masa memakai baju dan sebagainya, doa-doa yang nak dibaca masa makan dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan, ini sangat perlu dan ini mesti diasaskan oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu bapa yang mendidik anak-anak. Sebab murabbi yang pertama, siapa saya gunakan perkataan murabbi? Sekolah ni tuan-tuan, sekolah ni kita panggil guru-guru kita ni kadang-kadang yang cantiknya di sekolah-sekolah yang bagikan pendidikan formal pun murabbi. Apa murabbi? Tarbiyah. Apa tarbiyah? Tarbiyah ini pendidikan jasad, pendidikan akal dan pendidikan roh. Tuan-tuan dah bagi anak tuan-tuan dan puan. Jasad tuan-tuan dah bagi semuanya sekali. Pakaian yang baik, seluar yang baik, baju yang baik, pergi sekolah, bawa air, bawa sandwich, balik sekolah, sediakan makanan tengah hari, lepas tu pergi mengaji Al-Quran dan sebagainya. Petang-petang boleh dibenarkan mereka naik basikal, main basikal, main bola. Semuanya kemudahan ada di Putrajaya.
Semuanya ada. Itu tuan-tuan dengan pengawasan ibu bapa, inilah pendidikan informal. Tetapi saya nak tanya, dalam pendidikan informal ini juga ada satu pendidikan lagi tuan-tuan. Pendidikan apa? Pendidikan roh, pendidikan dalaman. Pendidikan dalaman. Yang ini saya dapati tuan-tuan daripada pengalaman saya 40 tahun dalam bidang ini, saya dapati mak bapak tidak memberikan perhatian atau tidak ada ilmu untuk menjadi murabbi, mendidik anak-anak. Namanya pendidikan roh, pendidikan kerohanian itu. Misal, pendidikan Al-Quran. Kenapa anak kita sampai umur 18 tahun, 17 tahun, sampai tingkatan 5, tak boleh baca Quran dengan baik? Tuan-tuan, 2 hari yang lepas, saya bagi kuliah maghrib di Surau Al-Aziz. Surau Al-Aziz. Saya dah lupa dah presing berapa, tuan-tuan. Surau Al-Aziz. Saya berjumpa dengan seorang yang pakar, yang membuat software mengenai macam mana cara nak membaca Al-Quran dengan cepat. Betul dan cepat. Dia dah ada software dia. There are a lot of software on this one, a lot of system on this one, But he came up with the one software invented by him. Apa dia kata kat saya? Dia kata, 90% daripada orang-orang dewasa ni tak boleh baca Quran. 90%. 90% tidak boleh baca Quran, dewasa. Dan daripada 90% tu quite substantial percentage yang tidak kenal huruf Al-Quran. Maknanya kalau dia sebagai mak bapak tak boleh baca Quran, biasanya anak tidak boleh baca Quran. Anak remaja tidak boleh baca Quran, biasanya anak-anak sekolah rendah pun tidak boleh baca Quran. Kerana pelajaran Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran itu tidak diberikan perhatian. Kalau diberi perhatian pun, Al-Quran tidak boleh belajar cara beramai-ramai macam itu. Kita hantar anak kita kafar, saya tak tahu tak Putrajaya ini ada kafar ataupun tidak. Kita hantar pelajaran khas kepada dalam kumpulan-kumpulan kecil kepada ustaz dan ustazah yang bersedia untuk mengajar anak-anak kita dalam kumpulan-kumpulan kecil dan sebagainya. Ada yang lebih mampu agaknya memanggil ustaz dan ustazah datang ke rumah untuk mengajar Al-Quran dan fardu ain di rumah. Para penonton yang berhormat sekalian, Quran pada saya ini pendapat saya, Quran tidak dia boleh belajar cara kumpulan. Quran has got to be taught on individual to individual basis. You need to see whoever the murabbi yang mengajar itu. Macam mana dia buka mulut, macam mana lidahnya, macam mana bibirnya, macam mana lidah depannya, macam mana lidah tengahnya, macam mana anak tekaknya, macam mana langit-langit atasnya, macam mana yang di bawahnya, macam mana bibir atasnya, macam mana bibir bawahnya. Ini namanya makhraj. Makhraj ini ialah makhrajnya tempat keluarnya huruf untuk menyebut. Kebanyakan orang tak boleh sebut ha. Alhamdulillah, ada orang sebut alhamdulillah, that's wrong. Alhamdulillah, ain kebanyakan tak boleh sebut. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, I think no guru-guru Quran would agree, would approve that kind of recitation. Tak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, ain. Jadi benda-benda macam inilah tuan-tuan. Kalau misalnya kecil tak dapat baca begitu, masa dia remaja pun tak dapat baca begitu, macam tua-tua menjadi tuan-tuan dan perempuan macam tuan-tuan pun tak boleh baca. Jadi kalau kita sembahyang bersebut alhamdulillahirabbil alamin, dan kalau misalnya tahu kita tak baca tak betul, tapi tak nak belajar, ulama' mengatakan sembahyang itu tidak sah. Walaupun satu huruf tidak disebut dengan betul, ulama' mengatakan kalau kita tidak belajar, tak memperbaikikannya, maka sembahyang itu tidak sah. Okey, saya berhenti kat situ saja. Saya tak memberikan hukum hakam tentang kuliah pada pagi ini. Apa pun yang tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan itu pelajaran rohani. Satu lagi selain daripada Al-Quran, hendaklah dia ajar. Dia peringkat awal. Kalau boleh, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tu dah diajar. Apa dia? Salat. Salat. Kenapa anak kita susah nak salat? Ini isu dah tu. Saya beri isu dah. Kenapa remaja susah nak salat? Kenapa remaja masih tak tahu nak salat? Dalam ilmu yang saya ada dalam mengendalikan program summer camp selama dekat 36 tahun, 1.2 juta anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti mengikuti program saya. Kebanyakan tak boleh baca bacaan salat. Salat ni ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qawli, satu lagi rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun dalam hati, niat. Usalli fardhu zuhri, 4 rakaatin, ada lillahi ta'ala. Itu namanya rukun qalbi, rukun hati.
Satu lagi rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun qauli, kita baca doa iftitah. Bacaan tu, itu rukun qauli. Kan? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, dan seterusnya. Itu rukun qauli. Satu lagi rukun fi'li. Rukun fi'li, berdiri itu rukun fi'li, rukuk itu rukun fi'li, sujud itu rukun fi'li. Tu. Jadi ketiga-tiganya kalau kita tengok anak-anak kita ni, kalau mak bapak tidak ambil perhatian, mak bapak tidak monitor, mak bapak tidak memberikan pengajaran dan pendidikan dalam bidang ini, kita dapati sampai di sekolah menengah pun, sekali tingkatan 5 pun sembahyangnya tak betul. Bacaan tak betul, perbuatannya tak betul, rukuknya tak betul. Rukuknya 90 degrees ke tidak 90 degrees misalnya. Kadang-kadang tomak ninahnya tak ada. Tomak ninah pun dalam amal fi'li, rukun fi'li. Tak ada tomak ninah. Macam makan ayam makan jagung, macam ayam makan jagung begitu. Oh, dia tak boleh begitu. Jadi maknanya pendidikan solat ni sangat penting. Kenapa pendidikan solat sangat penting? Sebab solat itu merupakan as-salatu imaduddin. Semayang itu tiang agama. Jadi kalau misalnya anak kita membesar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, tiangnya tak ada, macam mana dia kena pergi universiti nak ada tiang? Macam mana dia jadi remaja nak ada tiang? Sebab masa kanak-kanak, tiang itu tidak ada. Mak bapak tidak pacakkan tiang itu. Worse if parents themselves are not or do not pray, do not offer prayers hari-hari. That even worse. Dan saya dapati saudara minta maaf. Ini kita daripada hati ke hati ya. Masih ramai lagi ibu bapa rasanya yang tak tunjuk sifat yang mereka nak tunjukkan satu sifat yang baik kepada anak-anak. Semayang pada waktunya, semayang di surau, semayang di masjid, test bacaan anak-anak, tasmi' al-Fatihahnya, tasmi' mana semak bacaan Al-Qurannya. Tak ramai mak bapak yang begitu. Mak bapak yang tak buat itu ramai. Mak bapak yang tidak sendiri pun tidak melakukannya ramai. Mak bapak yang tak jaga solat pun ramai. Macam mana caranya? Kalau mak bapak tak jaga solat, how would you expect your children will observe the prayer as what it is being stipulated, ordained by God to them, you know. Jadi benda-benda yang macam inilah tuan-tuan saya. Okey. Quran tadi yang pertama, yang kedua solat. Yang ketiga adab-adab. Ibu bapa jumpa saya. Sama ada generasi Y atau Z, jumpa saya. Apa komplain ibu bapa kepada anak? Anak tak ada adab, doktor. Anak tak ada adab. Cakap dengan saya macam cakap dengan adik-beradik saja. Biasanya anak-anak cakap dengan bapa, alah mak leceh lah mak ni. Itu bahasa derhaka. Itu bahasa anak derhaka. Mak tak reti, mak senyap aja. Mak, you don't know this one, mak. Can you just keep quiet, mama? Mama, can you keep quiet, mama? Mama, can you, ada serahnya lagi, kasar lagi. Can you keep your mouth shut, mama? Oh, jangan. Please. Anak-anak, please. Jangan derhaka. Jangan jadi anak derhaka. Jangan jadi anak derhaka. Derhaka dengan perkataan. Mak kita panggil, San, mak sedap panggil, San, apa? That is the kind of answer given to the mother dengan with full respect, you know, calling the children dengan nama yang paling baik, dengan nada yang paling baik. San, anak jawab macam tadi. Bila anak datang, tuan-tuan, walaupun dengan keadaan yang kasar begitu, tolong mak pergi kedai kejap. Asyik kedai je, pagi kedai, petang kedai. Malahlah. Itulah jawapan anak-anak. Tuan-tuan, hancur luluh hati mak bapak. Hancur luluh. Ada ibu-ibu yang bagi tahu saya, doktor, saya ada anak 3 orang, tak ramai. 2 orang perempuan, 1 laki-laki. Kadang-kadang bantal saya basah, doktor. Bantal basah. Sebab apa? Saya nangis, doktor. Saya nangis. Tidur saya nangis. Sebelum tidur saya nangis. Memikirkan perangai anak-anak saya. Saudara, teman-teman saya, ibu bapa Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18 ni. Tolonglah saudara. Kenapa kita mesti menangis? Itu anak-anak kita belum kahwin. Bila anak kita kahwin dengan keadaan yang sedemikian, penyakit itu jangkit kepada menantu, you got a double problem. Bila anak kahwin, ada menantu, ada anak pula, you got a triple problem. Kalau tadi basah bantal,
Nanti belencun bantal. Bila you berumur 50, 60, bila ada cucu nanti, anak-anak yang saya sebutkan macam tadi, anak yang tak salat, anak tak tahu baca Quran, anak yang deraka kepada mak bapak, lencun kita punya bantal. Saudara, tuan-tuan, teman-teman yang saya muliakan sekalian, janganlah ini berlaku kepada kita. Saya harap sangat jangan ini berlaku kepada kita. Okey. Kemudian apa lagi tentang akhlak ni? Saya nak sebut tentang akhlak. Akhlak pun ada 3. Ada 2 saya nak sebut. Akhlak percakapan, pertuturan. Dengan mak, dengan ayah ni. Minta maaf para penonton mata sekalian ni. Saya dulu, bila mak saya bercakap dengan neighbours, kampung bercakap dengan neighbours. Mak saya dan neighbour tu tak sedar saya lalu belakang. Saya lalu belakang dia. My mother did not realise that I was passing at her back. And neighbour itu pun tak sedar. Tapi sebagai sign of respect to my mother and also the neighbour, apa saya sebut? Makcik, saya lalu belakang. Begitu, saudara. Saya nak lalu depan mak saya tu, tak boleh berdiri tegak. Tak ada. Tak boleh berdiri tegak, berjalan dengan sombong. Tundukkan sikit. Saya berjalan tundukkan sikit dengan tangan. Tapi sekarang ni saya tak boleh tunjukkan ya. Tangan macam ni. Tunduk, macam kita seolah-olah rukuk. Rukuk dengan tangan macam tu lalu. Minta maaf, makcik. Minta maaf macam tu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, anak mana yang buat macam itu? Anak mana yang sekolah rendah buat macam itu? Anak mana yang sekolah menengah buat macam itu? Sebab bapa dia tak buat begitu, mak dia pun tak buat begitu. Sebab sepatutnya isteri bila lalu di depan suami exactly macam anak-anak lalu di depan mak dan ayah mereka. Sebab di bawah tapak kaki ibu lah letaknya syurga. Bagi isteri, di bawah tapak kaki suami lah letaknya syurga. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian. Itu perbuatan. Perkataan. Jangan nanti dulu biasa. Nantilah mak nanti. Itu ayat-ayat neraka. Allah. Itu ayat neraka. Besok. Itu ayat neraka. Jadi sebab itu teman-teman saya ibu bapa, khususnya ibu bapa Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 ni dan teman-teman ibu bapa di Putrajaya dan di luar Putrajaya, saya harap kita ambil perhatianlah perkara ini insya-Allah. Sebelum nasi menjadi bubur. Setengah-setengah kita nasi dah jadi bubur. Bukan sebarang bubur, dah jadi bubur betul-betul dah. Baru kita nak bina anak kita, tuan-tuan. It's too late. Tetapi dalam Islam ni, no one is too late, never too late. Tak ada orang. InsyaAllah. Masih ada ruang untuk dibina, masih ada ruang untuk dididik, masih ada ruang untuk diselamatkan keadaan apa pun yang berlaku di hadapan kita sekarang ini, insya-Allah. Okey. Tadi tuan-tuan ya, dengan ibu bapa ni, saya kata perkataan ya. Baik kata, mak, panggil mak dan ayah. Mak, begitu saja. Mak. Kalau mak panggil, Hasan, jawab, "Ya, mak." Begitu dia. Terus berlari. Di mana mak dan ayah ada, berlari berjumpa dengan dia sambil menjawab, "Ya mak, ya ayah." Begitu. So, saudara, saya nak menyebutkan tentang hal kita dengan ibu ni, terutama ibu ni. Kalau kita sembahyang sunat mak bapak kalau kita sembahyang sunat, ibu panggil. Saya sedang sembahyang sunat. Ibu panggil, "San." Saudara, kita boleh jawab dalam sembahyang itu memerhatikan sembahyang, utamakan mak. "Ya mak." Punya saya nak mengatakan punya insya-Allah. Kejap tuan-tuan ya. Saya nak mengatakan punya pentingnya kita berikan perhatian kepada ibu-ibu kita, kepada ayah-ayah kita dan sebagainya. Hingga kita solat sunat pun boleh diberhentikan kerana nak menjawab panggilan ibu dan ayah, insya-Allah. Jadi maknanya para penonton yang hormat sekalian ni, alhamdulillah Okey, sekarang perbuatan ni, ambil perbuatan pula lagi perbuatan ni. Macam mana perbuatan dengan ibu bapa tuan-tuan? Berjalan sombong, mak bapak masuk kereta tak bukakan pintu bagi mak bapak duduk. Mak bapak nak keluar kereta, kita tidak bukakan pintu untuk dia kita keluar. Mak bapak keluar daripada pintu nak naik tangga, kita tak pimpin tangannya. Itu perbuatan. Dan bercakap dengan mak bapak, telefon ada di tangan, pandang telefon tak pandang mak bapak. Masa muka dengan mak bapak, tak boleh. Kan?
Kalau kita makan bersama mak bapak misalnya, senduk pinggan sendiri, nasi sendiri, ambil lauk sendiri, kosong pinggan mak bapak, tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah pengajarannya. Ini yang informal. Ini yang informal. Mungkin saya tak sempat ambil pendidikan yang formal. Mungkin satu masa nanti saya akan berada di Putrajaya ni mungkin dalam sebulan lagi. Masih lagi ada 30 hari lagi lebih begitu di Putrajaya. Mungkin saya boleh sambung nanti kepada pendidikan yang formal. Mungkin masa tidak mengizinkan. Sekarang ni saya rasa kita dah 20 dekat setengah jam lebih dah saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, saya nak bagi hanya 1 jam saja tuan-tuan dan puan ya. Kalau misalnya tak lengkap, mungkin kita boleh sambung kepada episod yang kedua agaknya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian. Saya dah bagikan ya. Apa lagi masalah bapa-bapa sekarang tentang anak-anak? Anak-anak generasi yang dipanggilkan Y, Z and Alpha ini. Apa lagi masalah? Masalah saudara selain daripada masalah akhlak ialah masalah ibadah ni. Ibadah. Masalah ibadah. Saya sebut lagi semayang, baca Quran, taat kepada mak bapak, itu semua ibadah. Kan ya? Khidmati mak bapak yang tua. Kan ya? Kalau mak sakit, kita temani dia. Kita berikan ubat kepada dia. Sediakan segala-gala yang perlukan untuk keselesaan dia. Temani dia, layani dia. Mana ada anak-anak kita buat macam itu tuan-tuan ya? Ini yang kita. Tuan-tuan ya, yang pentingnya untuk anak-anak ni dididik supaya tuan-tuan dan puan ya, saya tulis buku tuan-tuan insya-Allah ya. Agaknya nantilah mungkin kalau ada yang berikutnya nanti tuan-tuan saya akan tunjukkan. Saya dah tulis 46 buku. Para penonton ya, saya dah tulis 46 buku. Buku yang terakhir ada 3. Tuan-tuan boleh dapatkan online, boleh dapatkan tuan-tuan buatkan bayaran dia online, tuan-tuan dapat post dalam masa 3 hari buku tu sampai kepada tuan-tuan. Satu buku tajuknya tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Maknanya apa yang saya sebut ni ada kaitan langsung untuk mati dalam husnul khatimah. Apa dia husnul khatimah? Kita doa hari-hari. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah, mati yang baik. Jangan kau matikan aku mati yang tidak baik. Apa mati yang baik? Mati yang baik, waktu mati ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, kita mengucapkan kalimat apa tuan-tuan dan puan? Apa kalimat yang kita nak ucapkan? That kalimat is the final kalimat. The last kalimat recited by you, tuan-tuan akan menyebutkannya buat kali terakhir. Lepas tu mata ditutup, telinga ditutup, mulut ditutup, jantung tertutup, semuanya. Tuan-tuan, kita jadi mayat dah. Kita jadi jenazah dah tuan-tuan dan puan. Apa perkataannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya, itu mati yang baik. Mati yang tidak baik, tidak mengucap la ilah, tak boleh mengucap, tak nampak mengucap. Tuan-tuan, tidak ada gesaan untuk mengucap, tidak ada keselesaan nak mengucap, tidak ada kedamaian nak mengucap, tidak ada orang yang mengajar mengucap, tidak ada orang yang mentalkinkan kita untuk mengucap. Itu mati yang tidak baik. Masya-Allah. Saya bukan nak cerita itu tuan-tuan dan puan ya. Buku yang kedua tajuk dia. Ini anak-anak, kena anak-anak baca buku ni. Apa dia? Tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Sekali lagi, buku yang kedua Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku yang ketiga untuk tuan-tuan perempuan ni, pasal nak didik anak-anak kita, nak terus didik walaupun dah remaja, boleh dididik, walaupun dah dewasa, boleh terus dididik. Sebab pendidikan ni unending, will never end. Kan ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu ni wajib kepada ibu bapa yang muslim dan ibu bapa yang tidak muslim. Ibu bapa yang ibu bapa yang muslim dan ibu yang muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ibu bapa orang yang muslim dan perempuan yang muslimat wajib menuntut ilmu. Disebut talabul ilmi, talabul ilmu minal mahdi ila lahdi. Minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Satu lagi, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun kamu terpaksa pergi ke negeri China. Tuan-tuan dan puan, jadi maknanya, apa yang saya nak sebut maknanya? Maknanya untuk kita menghadapi masalah besar yang dihadapi oleh anak-anak kita ni. Kita hendak tuan-tuan, anak kita berilmu. Kita hendak
mak-mak dan ayah-ayah berilmu. Ilmu ni ada dua, tuan-tuan dan puan. Para penonton dan mata sekalian, untuk mendidik anak-anak ni, you must have the dual form of knowledge. Satu namanya ilmu akli. Ilmu akli, ilmu-ilmu yang boleh membolehkan kita hidup di dunia, memudahkan kita hidup di dunia. Apa dia? Ilmu mengurus rumah tangga, ilmu akli. Ilmu mengurus suami, ilmu akli. Ilmu mengurus isteri, ilmu akli. Ilmu mengurus anak-anak, ilmu akli. Ilmu mengurus sekolah seperti Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 ini, itu ilmu akli. Ilmu biologi, ilmu akli. Ilmu chemistry, ilmu akli. Ilmu fizik, ilmu akli. Ilmu engineering, ilmu akli. Ilmu perniagaan, ilmu akli. Satu lagi ilmu nakli. Ini dia tuan. Ini yang missing. This is the missing. We tend to be, conversant in ilmu akli, but we are not conversant. Sometimes we are ignorant mengenai ilmu nakli. Apa ilmu nakli? Al-Quran ilmu nakli, hadis ilmu nakli, akidah ilmu nakli, syariat ilmu nakli, akhlak ilmu nakli, tasawuf ilmu nakli, akhlak ilmu nakli. Betul-betul. Jadi tuan-tuan dan puan, ilmu tafsir ilmu nakli, ilmu balaghah ilmu nakli, ilmu mantik ilmu nakli, itu ilmu nakli. Saya sebutkan banyak-banyak ni, tapi yang bagi penting pada mak bapak di peringkat ini, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan anak-anak kita pun mesti menguasai ilmu fardu ain. Apa yang nak dikuasainya? Paling tidaknya rukun imannya dia orang conversant. Rukun imannya dia tahu. Rukun imannya dia faham. Rukun imannya dia saksikan. Rukun imannya dia lakukan. Satu lagi rukun Islam yang 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Rukun iman 6 perkara. Yang ini, you got to pound this one into their mind. And you got to pound this one into their hearts. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, kalau ini tidak ada dalam keluarga, mak bapak tidak bersedia memberikan ilmu akli dan ilmu nakli ini, terutama ilmu nakli kepada anak-anak ini, tuan-tuan, masalah besar akan dihadapi. Anak yang tak semayang menimbulkan masalah. Anak yang tak tahu semayang menimbulkan masalah. Anak yang tidak tahu semayang tidak ada akhlak. Anak yang tidak ada akhlak, tuan-tuan, akan mengecewakan mak bapak. Anak yang tidak tahu tentang pentingnya ilmu dalam Islam ini, dia main-main pergi sekolah. Dia main-main pergi tuition dan sebagainya. We spend a lot of money, paying the teaching, teacher dalam kita punya kelas-kelas tambahan, tuition dan sebagainya, tuition teachers kan tetapi anak kita main-main, anak kita tuang-tuang dan sebagainya. Pergi tuition jumpa kawan-kawan, yang merokok pergi merokok, yang hidugam pergi hidugam. Inilah kalau tidak dijaga anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada masalah besar lagi lah. Masalah besar lagi yang saya nak sebut, tuan-tuan. Masalah besar lagi, mak bapak tak tunjuk contoh. Ini isu. Mak bapak tidak contoh-contoh. Misal, mak bapak bertengkar, bergaduh di depan anak-anak. That is not good. Do not do this. Please, 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 please. Do not quarrel in front of your children. Do not ada perbezaan opinion di depan-depan anak-anak. Jangan kutuk-mengutuk di depan anak-anak. Nombor 2, bahasa yang digunakan dengan isteri, dengan suami, ibu bapa tu mestilah bahasa-bahasa yang sedap didengar, bahasa-bahasa yang mendayu-dayu, bahasa-bahasa yang menggambarkan penghormatan, bahasa-bahasa yang menggambarkan kasih sayang dan cinta terhadapnya. Ma, tolong ma, tolong ma, tolong. Ma, tolong ambilkan abang kunci di atas dekat meja tu. Kadang-kadang tuan-tuan, kunci atas meja tu, buta ke? Itu suami kata pada isteri. Anak tengok aja tu, anak tengok aja. Tak kerti-kerti, kau ni tak kerti-kerti lah. Dah berapa kali dah abang cakap dah, tak kerti-kerti juga ke? Bodoh sangat. Jangan. Itu kata-kata suami kepada isteri didengar oleh anak-anak. Nah, anak-anak ni ada opinion sendiri, tuan-tuan. Ada opinion sendiri. Jangan kata anak-anak umur 7 tahun tu tidak ada opinion. They have their own opinions, They have their own way of judging you as parents, Assessment. They are making assessment. Dia orang ada dia monitor dan dia making assessment. Finally dia akan buat conclusion terhadap siapa mak dan siapa bapa. Yang ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap ini tidak berlaku lah sesuatu yang negatif kepada tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian.
Jangan bergaduh. Lagi satu, tuan-tuan dan puan, tunjuk contoh. Apa nak tunjuk contoh? Ambil yang asasnya. Mak bapak sembahyang. Kalau boleh, bapak-bapak mulai daripada hari ini, tuan-tuan, imamkan isteri, imamkan anak-anak di rumah. Kalau rumah kita jauh. Tapi dalam konteks kita di Putrajaya ni, yang saya tengok, antara surau dengan satu surau, kadang-kadang, tuan-tuan, 200 meter ada surau lagi. Kadang-kadang surau sebelah pagar. Surau A sebelah pagar, surau B pun sebelah pagar kepada surau A. Dekat sangat. Turun saja Pangsapuri, surau dah. Tentu ada. Turun daripada kondo, surau dah. Turun kepada rumah-rumah kita, tuan-tuan, ya, sama ada link houses ke, sama ada duplex ke dan sebagainya, tengok surau. Surau within walking distance. Tapi suami tak pergi surau, bapa tak pergi surau, di rumah pun tak ada menegakkan solat Jumaat. Mak jamaah, sembahyang berjamaah. Mak sembahyang asing-asing, bapa sembahyang asing-asing. Anak-anak laki-laki perempuan tak sembahyang tak tidak. Tak ada orang yang monitor, tak ada orang yang beritahu, tak ada orang yang menyuruh dalam rumah itu. Akhirnya inilah masalah besar. Dan masalah besar ini terkumpul dalam bentuk anak-anak yang tidak terdidik hatinya. Hati anak-anak ini. Tuan-tuan dan puan, saya harap ya, hati anak-anak ini perlu dididik. Inilah namanya pendidikan hati. Inilah namanya pendidikan jiwa. Dan bahasanya ialah tarbiyah. Tarbiyah jiwa. Tarbiyah mengandungi 3 komponen tadi saya sebut. Jasad ni, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah aqliyah, akal ni, otak ni nak ditarbiyah. Satu lagi tarbiyah ruhiyah, tarbiyah dalaman, keimanan ini. Daripada 3-3 ni, tuan-tuan, antara jasad dengan akal, ruh lah yang paling penting. Malas ni sebab rohnya tidak terdidik. Tak mau semayang sebab rohnya tidak terdidik. Tak turun ke surau sebab rohnya tidak terdidik. Tuan-tuan, ya, kasar dengan mak bapak sebab rohnya tidak terdidik. Kasar dengan Allah dan Rasulnya sebab roh tidak terdidik. Malas baca Quran sebab roh tidak terdidik. Ya, susah nak tidur, tuan-tuan, sebab rohnya tidak terdidik. Tangan asyik nak capai saja gadget-gadget itu sebab rohnya tidak terdidik. Ajak pergi surau, dia tak mau pasal rohnya tidak terdidik. Ajak pergi menziarah pakcik dan makcik, dia tanda. Kalau dia masuk kereta pun masam muka kerana rohnya tidak terdidik. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah, suruh dia belajar sungguh-sungguh, dia tanda rohnya tidak terdidik. Berkawan dengan budak-budak nakal dan sebagainya. Satu lagi, tuan-tuan, berkawan dengan budak-budak. Ini satu benda yang mak bapak kena beri perhatian. Jangan anak kita berkawan dengan nakal. Berkawanlah dengan kawan-kawan yang jual minyak wangi. Supaya wangiannya terkena baju kita dan kita bawa balik ke rumah. Jangan kawan-kawan dengan tukang besi. Percikan-percikan api daripada besi itu akan membakar badan kita, menyebabkan kita pun berbau besi. Kita tak nak. Maknanya, berkawanlah orang yang budi pekerti yang baik, daripada keluarga yang baik, untuk memperbaiki anak-anak kita, menjadi contoh tauladan kepada anak-anak kita dalam melari kehidupannya di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ya, saya nak menyebutkan, ya, tuan-tuan, ada beberapa cadangan saya. Cadangan saya. Cadangan saya yang pertama ialah, ya, saya tengok ini berdasarkan pengalaman saya. Buku saya tulis 3 buku tadi. Oh, buku yang ketiga saya tak sebut. Buku yang ketiga, tuan-tuan, ulang balik. Buku yang pertama, sebab yang saya sebut ni ada kaitan langsung dengan apa yang kita bincangkan ini. Maknanya, cabaran mendidik anak-anak generasi X, Y, Z dan Alpha, buku saya ini menyentuh langsung. Buku yang pertama tadi, tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku yang kedua, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khusus untuk anak-anak. Mak bapak kena baca, anak-anak pun kena baca. Buku yang ketiga, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Para penonton mata sekalian, ya, saya nak bagi tahu sikit, announcement, saya nak buat satu announcement. Pada 20 hari bulan, 20 hari bulan di Surau Ar-Rahim. 20 hari bulan Surau Ar-Rahim. Pressing berapa saya dah lupa dah. Surau Ar-Rahim, 20 hari bulan, tuan-tuan, pukul 9.30 pagi. Pukul 9.30 pagi sampai pukul 11, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada program namanya, tuan-tuan dan puan, ya, namanya Kuliah Duha Khas. Saya akan kendalikan. Kuliah Duha Khas, tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Datanglah, tuan-tuan. Tak ada kena bayaran apa-apa pun. Datanglah. Please, I would urge you to come. I would urge you to attend because this is a unique program. It is khas, ya. Dia khaskan untuk tuan-tuan dan perempuan, suami isteri untuk datang. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bila? 20 hari bulan 2 tahun 2022. Tempatnya di Surau Ar-Rahim. Tuan-tuan dan puan, waktunya
pukul 9.30 sampai pukul 11. Datanglah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, saya nak buat cadangan sekarang ni. Pertama, tuan-tuan dan puan, saya harap lepas ni mak bapak bersama anak-anak, sekolah rendah, sekolah menengah, ada matlamat dalam hidup. And the matlamat, the goals in the family life. Goals, apa dia matlamat dia? Tuan-tuan, kita kahwin dengan isteri dan suami sampai anak 3-4 dah. Tak ada matlamat. Tak ada matlamat. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan jawab dalam diri saya. Berapa orang yang keluarga ada matlamat dan matlamat itu disampaikan kepada ibu dan ayah dan kepada anak-anak diturunkan. Hari-hari diingatkan. Ini matlamat keluarga, ini matlamat keluarga, ini matlamat keluarga. Apa matlamatnya? Matlamatnya tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. The whole family, parents, mother and father and the children will address to this matlamat. What matlamat it is? Mendapatkan redha Allah. We seek the pleasure of God. We want to be blessed. The family has got to be the blessed family. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kena ada ilmu. Tuan-tuan dan puan, saya harap sangat tuan-tuan kalau tuan-tuan Putrajaya ni salah satu daripadanya tuan-tuan ikut yang 20 hari bulan tu. Suami isteri ikut 20 hari bulan. Isteriku ketua bidadari syurga. Saya akan bagikan pendidikan tuan-tuan. Pendidikan tu. Macam mana nak jadi ahli syurga? Anak-anak punya peranan apa? Suami punya peranan apa? Isteri yang nak jadi ketua bidadari syurga peranannya apa? Saya akan bincangkan dalam masa 2 jam tuan-tuan, insya-Allah. 1 jam setengah begitu. Saya akan bincangkan. 20 hari bulan di surau Ar-Rahim pukul 9.30 sampai pukul 11 pagi, insya-Allah. Tuan-tuan, Kemudian saudara, itu yang apa? Itu dia punya. Yang kedua tadi tentang matlamat, yang kedua tentang pendidikan. Kenalah tuan-tuan, kena. Pergilah kuliah subuh di mana. Okey tuan-tuan dan puan, insya-Allah Sekarang saya berada tuan-tuan sekarang ni di Surau Al-Iman. Surau Al-Iman precinct berapa Surau Al-Iman? Masya-Allah. 9. Surau Al-Iman precinct 9. Saya akan berada di situ mungkin sampai hari Senin di depan tuan-tuan dan puan. Kami 11 orang sedang khuruj fi sabilillah. Khuruj maknanya keluar tuan-tuan memperbaiki diri. Memperbaiki diri Islamically. We want to improve ourselves Islamically. Menjadi ayah yang paling baik, menjadi suami yang paling baik, menjadi anak yang paling baik, menjadi jiran yang paling baik, menjadi ahli masyarakat yang paling baik, menjadi ahli komuniti yang lebih baik. Itu. Dan menjadi kalau tuan-tuan jadi ibu bapa yang jadi baik, hubungan dengan sekolah baik, hubungan dengan guru besar baik, hubungan dengan guru-guru baik, hubungan dengan PIBG baik. Dan kita ucapkan terima kasih khusus kepada PIBG tuan-tuan, kepada pengurusi PIBG yang menyediakan program ini dan menjemput saya untuk tampil bersama dengan tuan-tuan insya-Allah dalam program yang tajuknya Cabaran Mendidik Anak-anak Generasi XYZ dan Alpha. Ini hasil daripada carangan, hasil daripada jemputan daripada pengurusi PIBG Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2. InsyaAllah tuan-tuan dan puan kita harap kita dapat bersama dengan tuan-tuan mungkin pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah tidak ada masalah tuan-tuan dan puan. Saya boleh dihubungi kalau saya tidak di Putrajaya pun kita boleh buat live tuan-tuan, kita buat live. Saya punya program live tuan-tuan berkaitan every night 9 suku malam, profesor-profesor, doktor-doktor menjadi tetamu saya membincangkan beberapa aspek Islam dalam kehidupan kita insya-Allah. Tapi bila saya keluar 4 bulan ni, dan itu kita tangguhkan sementara. Kalau tidak tuan-tuan puan setiap malam every night without fail 9.30 sampai pukul 10.30 begitu tuan-tuan puan 9 suku sampai pukul 10.30 bersama dengan profesor, doktor-doktor, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah kita cerita berbagai termasuklah bercerita mengenai parenting dan sebagainya. Okey, nombor 3 tuan-tuan puan dari segi ilmu-ilmu ni satu ilmu yang tuan-tuan kena ada. Apa dia? Ilmu parenting namanya. Ilmu pendidikan keibubapaan. Saya harap sangat tuan-tuan. Pergilah tengok buku-buku saya yang lalu-lalu tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan type saja Google Datuk Dr. Hassan. Buku-buku tulisan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Akan keluarlah tuan-tuan buku-buku saya. Ada 40. Tidak semualah agaknya. Ada beberapa tajuk yang akan keluar. Ada satu buku tuan-tuan mesti ada. Tuan-tuan Google namanya 40 kesilapan mendidik anak. 40 kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan tersebut.
40, tuan-tuan type je. 40 kesilapan mendidik anak. Akan keluar nama saya, tuan-tuan dan puan. Buku yang saya tulis dekat 20 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan. Tapi isinya tidak pernah ditelan zaman. Isinya tidak pernah ditelan masa. Jadi saya mencadangkan yang ketiga, tuan-tuan, each one of you, father and mother, have got to attend program yang namanya parenting, tuan-tuan. Positive parenting. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, ya, rumah tangga kita ni kalau nak didik anak ni mesti dengan kasih sayang. Kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Tuan-tuan, saya mempunyai anak yang sulung umur 40 46 tahun sekarang, tuan-tuan. Yang sulung 46 tahun. Perempuan ni. Kalau datang ke rumah saya cium dia, tuan-tuan. Saya dakap dia depan suami dia. Anak saya. Dan kalau saya bercakap dengan telefon ni, tuan-tuan, dengan anak-anak ni pun, sepanjang masa, okey sayang, okey sayang. Hujungnya, Assalamualaikum sayang, Assalamualaikum sayang. Begitulah, tuan-tuan. Kita kena praktik kasih sayang. Bila kasih sayang ni cair anak-anak ni. Anak-anak yang terjal macam ni, bahasa orang Johor. Terjal macam mana pun anak-anak kita, tuan. Bagi kasih, bagi sayang, bagi cinta, bagi harapan. InsyaAllah cair mereka, tuan-tuan, cair. Jangan, tuan-tuan kutuk-kutuk anak-anak. Jangan, tuan-tuan pukul anak-anak. Jangan. Pukul dengan kasih sayang. Pukul dengan simpati. Pukul dengan harapan. Pukul dengan bersemuka, eyeball to eyeball. Kalau berdapat, tuan-tuan. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan, saya harap kalau misalnya ada anak-anak ni, tuan-tuan, kita kena nasihat ni satu perkara yang mesti dibuat. Sebagai ayah, sebagai mak, mesti menjadi kaunselor menasihatkan anak-anak. Tak kisahlah sama ada nasihat itu berjalan atau tidak berjalan, that is immaterial. What you need to do is to advise, to offer advices kepada anak-anak kita dan sebagainya. Itulah tugas kita sebagai ibu dan ayah. Kemudian yang kelima, tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah dalam keadaan kita memberikan anak kita ini kasih sayang, berikan nasihat dan sebagainya. Yang kelima, tuan-tuan, uswatun hasanah. Tunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik. Kita dengan isteri berkasih sayang, pegang tangan di antara kita. Panggil yang di sana, yang di sini, sayang di sana, sayang di sini. Tunjukkan yang kita hormati isteri kita. Sayangi suami kita. Hormati bapa kita, mak kita. Hormati adik-beradik kita. Hormati mak mentua, ayah mentua kita. Anak kita akan tengok laku perbuatan ayah atas nama hormat menghormati. Hormatkan guru-gurunya. Tuan-tuan, kadang-kadang ibu bapa ni selalu memperkecilkan guru-guru. Ibu bapa tak sokong PIBG dan sebagainya. Jangan. Kitalah yang menjadi tonggak kepada PIBG. Yang memimpin sekolah-sekolah, menentukan, membantu guru-guru dan pihak sekolah untuk memajukan sekolah, tuan-tuan. Jangan kutuk guru-guru. They have done their job. They have done their duties. They have given the best service to your children. It is your children yang rasanya tak nak ikut cakap dan sebagainya. Because di rumah daripada awalnya, pendidikan informalnya, anak-anak ini tidak dapat didikan yang sebaik-baiknya daripada ibu dan ayah mereka. Yang keenam, tuan-tuan. Yang keenam, insyaAllah kita buat, tuan-tuan dan puan, pendidikan ini, sediakan satu ruang. Ruang mendidik dalam rumah kita. Ruang mendidik. Maknanya ada ruang, ada macam surau kat rumah kita. Apa-apa mesyuarat pun dekat surau. Kena mesyuarat. Tuan-tuan, kalau boleh, tuan-tuan, sepanjang masa ada mesyuarat dengan anak-anak. Mesyuarat could be 5 minutes, could be 10 minutes. Just sit down together with the children, with you and your wife and your husband. Cerita, apa masalah hari ini? Apa masalah minggu lepas? Kita tak nak masalah ini berulang. Duduk sekejap. Kalau boleh je lepas solat. Lepas pergi surau, balik, tuan-tuan dan puan, duduk sekejap dalam 5 minit, 10 minit adakan mesyuarat. Lepas tu, tuan-tuan, kalau boleh adakan halaqah Quran untuk melembutkan hati. Adakan anak-anak baca Quran, buat circle macam tu. Circle, anak 3 orang, mak dan bapa ada 5 orang. Seorang baca sikit, seorang baca sikit, seorang baca sikit. Seorang baca 2 ayat, seorang baca 2 ayat, seorang baca 2 ayat dan sebagainya. Dan tuan-tuan baca hadis. Bacalah hadis, tuan-tuan, baca hadis. Sepotong hadis dah cukup. Satu malam, satu potong hadis. Satu malam, satu potong hadis. Satu malam, satu potong hadis. Dengan terjemahannya sekali. Inilah, tuan-tuan. Ini yang akan melunakkan hati. Ini yang akan melunakkan jiwa. Ini yang akan melunakkan perasaan. Inilah yang akan menjalin hubungan kebaikan bersama kebaikan. Kebaikan bersama kebaikan. Kebaikan bersama kebaikan dan sebagainya. Kemudian, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita doa, banyak doa. Mak bapak doa pada anak-anak, sebut nama-nama dia. Saya ada 8 orang anak, tuan-tuan, kita sebut tiap malam, saya sebut nama anak-anak saya ni. Tuan-tuan kena sebut. Tuan-tuan Putrajaya ni kebanyakannya ada 2 orang anak, ada 3 orang anak.
Jarang yang lebih daripada 4 orang anak. Tuan-tuan dan puan, doakan, sebutkan satu persatu nama-nama mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah doa mak bapak ni tuan-tuan tidak ada hijab. Doa ibu terutamanya tak ada hijab. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan dan puan, doakan anak-anak kita ni supaya anak-anak kita ni berjaya di dunia dan anak-anak ni berjaya di akhirat. Doakan anak-anak ni supaya anak-anak ni membesar menjadi pemuda-pemuda yang saleh, pemudi-pemudi yang salihah. Ini yang kita nak berlaku pada anak-anak kita. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa tuan-tuan dan puan, yang ketujuh. Yang ketujuh, tuan-tuan kena ada jalin satu tali perhubungan dengan pihak sekolah. Keraplah datang sekolah, keraplah tanya guru-guru subjek matter dia, guru-guru bahasa Inggeris tanyakan macam mana anak kita, guru-guru sains tanyakan, guru matematik tanyakan. Datang ke sekolah, they would welcome you. I'm sure teachers would welcome you. Tapi dalam keadaan COVID-19 ni agak terhad sikitlah untuk membolehkan tuan-tuan dan puan datang ke sekolah. Tapi dengan PIBG, mesyuarat PIBG, kebanyakan sekolah mesyuarat PIBG tangguh sebab tak cukup quorum. Tak cukup quorum. Saya harap tuan-tuan dan puan, inilah PIBG, tuan-tuan PIBG merancangkan kebaikan untuk sekolah. Ya, bayangkan tuan-tuan dan puan, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 ni ada, masya-Allah, ada studio macam ni tuan, studio ni. Ni studio ni, masya-Allah. Ya, dengan green screen-nya. Tuan-tuan nak gambar apa tuan-tuan nak di belakang? Gambar Taj Mahal boleh, gambar Kaabah boleh, gambar angin boleh, gambar air boleh, gambar sungai, gambar laut. Insya-Allah. Inilah green screen. Inilah hebatnya green screen, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Teknologi green screen namanya. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang ketujuh, saya harap insya-Allah tuan-tuan dalam hal ini marilah kita tuan-tuan, setelah kita menjalin hubungan dengan sekolah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sikit tawarkan kepada anak-anak kita atas nama kejayaan mereka, ada benda kita bagikan sebagai tanda kita menghargai mereka. Kalau mereka dapat misalnya 5A, dapat mereka 10A, ini tanda dia, ini tanda dia. Satu penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak tuan-tuan. They would love it. Children would love receiving some kind of gift from their parents, tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita kena bagi. Dan yang akhirnya tuan-tuan dan puan, yang nombor 8 yang saya nak sebutkan, apa pun tuan-tuan dan puan, jangan lupa. Yang pertama, bereskan rumah. Bereskan rumah menjadi tempat yang paling kondusif untuk anak-anak dibesarkan. Untuk anak sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Untuk anak-anak dibesarkan dalam suasana yang paling kondusif antara ibu, ayah dan anak-anak dan sebagainya, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, suasana itu suasana yang saya rasa jangan lupa ada suasana agama. Jangan lupa ada suasana amalan agama. Ada Quran di sana, ada sujadah di sana, ada tasbih di sana, ada satu sudut. No matter how small your house is, there is one sudut, one angle there, meant untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Gantungkan sujadah, gantungkan tasbih-tasbih dan sebagainya. Itu gambaran there is such thing as beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan, agaknya daripada rumah, daripada persekitaran, bersihkan rumah yang bersih, tandas yang bersih, rumah yang bersih, bilik yang selalu kemas, bilik anak yang selalu kemas. Latih anak-anak ni. Saya produk asrama tuan-tuan, saya sekolah menengah daripada tingkatan 1 duduk asrama. Jadi latihan asrama itu sangat berguna kepada kita dan sebagainya. Jadi kepada yang tidak asrama, tuan-tuan, jadikan rumah kita macam asrama. Minta anak kita lipat cadar mereka, tepuk-tepuk bantal mereka, tarik cadar mereka, selimut mereka lipat elok-elok, letak di tempat yang tertentu, sampah-sampah dikumpulkan di tempat-tempat sampah dan sebagainya, abuk-abuk dilap dan sebagainya. Kita nak suasana yang bersih. Bila suasana bersih, tuan-tuan, jiwa bersih. Bila suasana bersih, hati bersih. Bila suasana bersih, pemikiran bersih. Dalam bersih itulah kita nak mendidik anak-anak, menjadikan mereka insan-insan yang berguna. Anak-anak X, Y, Z, Alpha ini menjadi insan-insan yang berguna. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah akhir saya ingin menyebutkan sesudah akhirnya. Saudara, tidak ada benda yang mustahil dalam hidup ini. Tidak ada mustahil. Dan saya yakin tuan-tuan tidak adalah anak yang terjal sangat. Tidak adalah anak-anak yang terlalu sukar untuk dididik dan sebagainya. Tetapi saya nak meyakinkan tuan-tuan, insya-Allah kalau tuan-tuan ikut apa yang saya sebutkan satu persatu, baca buku-buku saya, terutamanya tadi 3 buku yang saya sebutkan tuan-tuan, tuan-tuan boleh pergi. Tuan-tuan pergi saya punya Facebook. Facebook saya tuan-tuan, FB page
Datuk Dr. Hassan. Hassan 1S. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan bin Muhammad. Penuh tu. Datuk Dr. Hassan. Tapi tuan-tuan type Datuk Dr. Hassan dah keluar. Dah keluar dah. Sebab kita ada, tuan-tuan kita ada hari-hari ada new posting. Hari-hari updating berlaku kepada FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan, saya ada 6 tuan-tuan. Saya ada YouTube Saya ada YouTube. Kemudian tu saya ada Instagram, saya ada Twitter, saya ada Facebook, saya ada Telegram dan saya ada TikTok, tuan-tuan dan puan. Semuanya ini adalah mengenai pendidikan yang bercorak Islam, pendidikan ibu bapa, pendidikan anak-anak, pendidikan masyarakat, pendidikan keimanan, pendidikan ketakwaan. Pergilah tuan-tuan dan puan sampai ke TikTok. Tuan-tuan pergilah. Ramaikan tuan-tuan, ramaikan. Tuan-tuan pergilah kepada TikTok insya-Allah. Tuan-tuan pergi kepada Facebook saya, semuanya ada dalam Facebook ni. Tuan-tuan boleh hubungi saya tuan-tuan. Untuk hubungi saya terus tuan-tuan boleh hubungi saya 019 213 0147. Saya ulang, 019 213 0147. Saya ulang sekali lagi, 019 213 0147. Tuan-tuan boleh hubungi saya untuk tuan-tuan mendapatkan apa dia benda-benda baru. Apa dia perkara-perkara baru yang dilahirkan oleh yayasan. Saya pimpin Yayasan Sabha, namanya Yayasan Sabha. Yayasan Sabha, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan pergilah kepada media sosial kita, tuan-tuan pergilah kepada, terutama tuan-tuan pergi kita punya Telegram. Tuan-tuan pergi kepada Telegram. Telegram kami, tuan-tuan akan tengok tuan-tuan hari-hari pagi-pagi dah ada ayat Quran yang baru, hadis yang baru, ada video yang baru dan sebagainya. Mengenai secara global, secara dunia tuan-tuan dan puan kita sajikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian insya-Allah. Akhirnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi kepada pengurusi PIBG Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2, kepada guru besarnya yang memberikan sokongan yang padu kepada program ini, dan kepada guru-gurunya, 51 orang guru-guru di sini, dan kepada murid-muridnya, khusus kepada mak bapak yang ada anak-anak belajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2 ini, dan kepada ibu bapa di seluruh Putrajaya dan di luar Putrajaya. Saya harap sesuatu telah pun saya sampaikan dan sesuatu telah pun masuk dalam ingatan tuan-tuan. Dan kalau dapat tuan-tuan, selepas tuan-tuan mendengar saya punya ni, tuan-tuan mesyuarat dengan suami, mesyuarat dengan isteri, mesyuarat dengan anak-anak. Anak-anak sekolah merendah pun yang darjah 2, darjah 3 boleh dimesyuaratkan tuan-tuan. Boleh mesyuarat insya-Allah. Macam mana nak diangkat cadangan-cadangan saya dalam program ini supaya cadangan ini menjadi realiti dalam hidup kita, akhirnya mengubah satu lanskap baru dalam hidup kita berkeluarga yang berjaya di dunia, yang berjaya di akhirat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekali lagi bagi pihak diri saya, bagi pihak Yayasan Sabha, tuan-tuan dan puan, jangan lupa ada 2-3 tarikh. Yang pertama tadi 20 hari bulan 2. Pukul berapa tuan-tuan ingat tak? 9.30. Di mana tuan-tuan? Surau Ar-Rahim. Apa nama programnya? Tuan, Kuliah Duha Khas. Kuliah Duha Khas. Apa tajuknya tuan-tuan? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Satu lagi. Satu lagi pada 12 hari bulan ni. 12 hari bulan ni tuan-tuan. 12 hari bulan ni. 4 suku pagi. 4.15 pagi tuan-tuan. 12 hari bulan, hari Sabtu pagi yang akan datang ni, lusa. Besok hari Jumaat, lusa hari Sabtu pagi. Pukul 12 hari bulan, pukul 2 tahun 2022, pukul 4.15 pagi, pergilah ke Surau Al-Iman. Apa kita buat? Kita buat Qiyamul Lail. Apa sembahyangnya? Sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat, dan kita akan bermunajat, kita akan berdoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan pimpin Qiyamul Lail itu insya-Allah. Datanglah tuan-tuan, bawa isteri, bawa suami. Anak-anak yang besar saja bawa. Kalau boleh anak-anak yang dah umur 8 tahun, 10 tahun yang boleh pagi-pagi bukan mudah, 4.15. You have got to be there by 4 o'clock tuan-tuan. 4.15 saya akan muncul beri sikit penerangan tentang sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat dan tentang zikir-zikir yang kita akan buat insya-Allah. 4.15, 4.20 tepat kita akan mulakan sembahyang tasbih. Bila tuan-tuan? 12 hari bulan, hari Sabtu
pagi besok lusa ni, pagi lusa. Kita mula pada 4.15 insya-Allah. Datanglah tuan-tuan. I urge you, if you got problem with your wife, problem with your husband, problem with your children, problem with your first child, problem with your last child, datanglah tuan-tuan. Insya-Allah datanglah. Saya akan munajat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya akan munajat. Tuan-tuan bawa tisu banyak-banyak tuan-tuan untuk mengelap cucuran air mata yang mengalir. Air mata kesedaran, air mata keinsafan, air mata yang akan melakukan satu perubahan besar untuk keluarga kita, untuk menuju kepada Allah, untuk menjadi keluarga radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kupasan ilmiah berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu cabaran mendidik generasi Y dan Z, yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Semoga input yang diberikan sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.